Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan perundingan. Rundingan adalah satu proses komunikasi di antara dua atau lebih pihak yang bertujuan menyelesaikan konflik kepentingan dan perspektif yang berbeza. Bentuk penyelesaian pertikaian ini termasuk menghindari dan mengalihkan diri dari sisi lain, menundukkan dan memberi peluang kepada lawan dan menguasai pihak lain. Proses rundingan kadang-kadang disebut juga sebagai penyelesaian masalah atau kolaborasi. Dalam rundingan itu tidak boleh menjadi satu pihak dan memerlukan kedua belah pihak untuk melakukan rundingan sebagai cara penyelesaian perselisihan pilihan mereka. Di samping itu, rundingan adalah satu-satunya bentuk peraturan konflik yang membolehkan protagonis mencipta nilai dan menjana kelebihan yang memberi manfaat kepada kedua-duanya. Jika perunding mewujudkan nilai, mereka bukan saja meningkatkan kemakmuran ekonomi, tetapi juga mewujudkan perjanjian relatif yang lama dan mengurangkan konflik masa depan. Okey. Manakala dalam komunikasi perundingan, proses komunikasi dua hala yang berlaku antara dua atau lebih pihak dapat mewujudkan tawar-menawar dalam memberikan kepentingan kepada dua-dua belah pihak dalam mencapai objektifnya. Salah satu dilema asas dalam perundingan dalam perniagaan adalah sejauh mana perunding dan pembeli percaya antara satu sama lain. Di samping itu, kepercayaan interpersonal juga berfungsi sebagai personality dengan kesan penting dalam hubungan sosial. Sekiranya orang dipercayai telah membina hubungan dengan perniagaan dan kepercayaan ini telah diberi ganjaran dan hubungan positif telah wujud, maka ia boleh mempengaruhi orang lain bagi membantu perniagaan. Implikasi untuk perundingan kecenderungan untuk mempercayai orang lain adalah sangat mustahak. Para pemegang amanah tinggi percaya bahawa orang lain boleh dipercayai dan mereka perlu menjadi diri mereka sendiri. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengenakan piawaian moral yang tinggi terhadap diri mereka dan memperlihatkan perbuatan etika yang tinggi. Tapi para pemegang amanah rendah yang tidak mempercayai orang lain juga tidak selalu mematuhi peraturan kepercayaan dan dengan itu mereka kurang tertekan untuk mengatakan kebenaran atau dipercayai oleh orang lain. Nurani yang mempunyai diri sendiri menganggap bahawa pemegang amanah tinggi mungkin mendekati orang lain dalam sikap dan gaya dalam cara yang berkomunikasi yang amanah. Orientasi nilai sosial yang mempunyai keutamaan untuk jenis hasil yang mereka inginkan dalam tetapan sosial di mana saling bergantung kepada orang lain diperlukan dari sikap peserta dalam rundingan. Kajian menunjukkan bahawa orientasi egoistik menunjukkan tingkah laku yang lebih menekankan kedudukan tawar-menawar daripada mencari kepentingan yang mampu menghasilkan keuntungan bersama. Okey, dalam tugasan ni kumpulan kami telah membincangkan kes konflik dalam rundingan perniagaan yang dialami oleh pengalaman ahli kumpulan kami sendiri. Okey, marilah kita saksikan bersama pelajar kita yang lain. Teknik pembujukan ataupun teknik yes adalah satu proses di mana seseorang bercakap bagi mempengaruhi nilai, kepercayaan dan sikap pendengar. Sebagai contoh dalam hal ini, Ramadan dan Ikin memujuk Kuya dengan menggunakan teknik yes supaya Kuya percaya akan manfaat yang boleh diperolehi daripada penapis air kowe tersebut. Menyatakan penawaran adalah menerangkan interaksi untuk sesuatu barangan di antara pengeluar dan pengguna. Sebagai contoh, oleh kerana Kuya telah mendengar beberapa kabar angin yang tidak baik, seperti ia mudah terbakar dan tidak halal, ia menyebabkan Kuya masih berasa ragu-ragu. Walau bagaimanapun, Ramadan telah bertindak untuk membetulkan kabar angin itu dengan menerangkan punca boleh berlakunya kebakaran di mana alat penapis air itu telah dialihkan dan ditempatkan di kawasan yang tak selamat tanpa merujuk kepada pihak Kowe. Selain itu, Ikin juga telah menawarkan servis tambahan yang akan diberikan oleh Kowe secara percuma
Hikin juga telah melampirkan sekali sijil halal yang telah dikeluarkan oleh JAKIM untuk rujukan kuya. Dalam satu proses perundingan, terdapat pihak ketiga yang akan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses tersebut. Perundingan memerlukan pelibatan daripada dua atau lebih pihak untuk membuat satu tawar-menawar. Pihak yang terlibat dalam urusan seperti jual beli rumah adalah pembeli dan pemilik rumah. Penlibatan pihak ketiga dilihat daripada adanya ejen iaitu orang tengah dalam urusan tersebut. Tawar-menawar tidak dapat dilakukan sekiranya pelibatan dari satu pihak saja kerana proses ini memerlukan permintaan dan penawaran. Peranan elemen ini adalah untuk mewujudkan tawar-menawar dalam perundingan bagi mencapai matlamat masing-masing. Terdapat konflik kepentingan yang wujud dalam permasalahan disebabkan matlamat secara individu. Konflik berlaku kerana terdapat pencanggahan matlamat di antara kedua-dua pihak ketika membuat perundingan. Lazimnya setiap individu yang membuat perundingan mempunyai matlamat tersendiri. Seperti pemilik rumah ingin menjual rumah dengan kadar yang agak mahal kerana terdapat kemudahan asas seperti hospital, sekolah, pengangkutan awam yang berdekatan, manakala pembeli meminta harga yang lebih rendah dan ingin dikurangkan dengan bertujuan untuk meminimumkan kos pembelian. Setiap hari, kita pasti akan melakukan perundingan, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Dalam setiap perundingan, perlu ada kemahiran, pengetahuan, strategi dan juga etika. Ia saling berkaitan antara satu sama lain agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini berlaku. Di zaman era globalisasi pada masa kini, kita perlu lebih berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan seterusnya. Tepuk dada, jangan terpedaya.